dua-dua. So kamu ada kot ni. Soalan tanya, apakah maksud dua sumber koheren? Soalan je ni, koheren kan. Koheren. Jadi sumber koheren, soalan ni pernah keluar dalam SPM kan. Kerap sangat bertanya. Siapa boleh jawab? Sumber koheren. Sumber gelombang yang sama frekuensi. Lagi? Dah start dah. Sama frekuensi dan sama Perbezaan fasa. Ya, bagus. Dia ada dua perkataan, sama dan sama. Sama tu dua kali kena ulang. Okay, kamu tengok sini kan. Ini soalan mengingat, soalan pertama biasalah kan. Dia kata dua gelombang mempunyai frekuensi ataupun lambda yang sama, ulang sama, dan fasa yang sama ataupun beza fasa atau fasa yang sama. Jadi sama ni kena ulang dua kali. Baru kamu dapat satu markah. Itu dia sebenarnya. Okay kan. Tak boleh tulis macam ni. Dua sumber gelombang yang mempunyai frekuensi dan beza fasa yang sama. Tak dapat markah. Ingat. Itu bahaya kan. Kena tulis frekuensi yang sama dan beza fasa yang sama ataupun fasa yang sama. Itu pun boleh juga kan. Okey, ini soalan pertama. Soalan definisi ataupun mengingat. Okey, tapi pada soalan seterusnya, kali ini kita bincang soalan apa nama ni? Soalan menganalisis. Menganalisis ataupun soalan membandingkan gambar. Ni yang soalan yang kita targetnya untuk kita buat kan. Okey, soalan kita baca sesama. Menunjukkan kesan superposisi dua gelombang S1, S2, S1 dan S2 yang koheren. Tadi kita tahu apa koheren tadi dah jawab dah kan. Okey, perhatikan bandingkan. Bandingkan mesti perkataan apa? Lebih besar. Apa dia? Lebih besar. Lebih besar. Ataupun kamu jawab lebih kecil. Ataupun kamu jawab sama. Ini jawapan-jawapan yang kita guna. Boleh Dan bila kamu tengok aja ni, ini tajuk apa ni? Interference. Interference. Apa formula dia? Lambda sama dengan AX per D. Bagus. Lambda sama dengan AX per D. Cikgu ajar semalam kan, kalau kamu ingat kan. Kita tak nak pecahan, D ni, lari pula ya. D ni dipindahkan ke sini, kita akan dapat lambda D sama dengan AX. Lepas tu kita bagi dia jantina. Belah kiri laki, belah kanan perempuan. Ini boleh buat hubungan antara boleh ubah. Tapi tak apa. Tapi soalan minta apa dulu? Bandingkan. Okey, soalan pertama, jarak antara dua sumber koheren. A dia bagi. Jadi tengok je nilai A ni. Mana? Okey, belah kiri. A dia. Kecil ke besar? Kecil. Kecil. Kita label macam ni. Boleh? Ini A dia besar. Jadi nak jawab dia jangan jawab macam ni. Jangan guna simbol ni kan. Ini sekadar apa kamu punya panduan saja kan. Kamu jawab jarak antara dua sumber koheren A rajah 5.1 sambung. Lebih besar daripada rajah 5.2. Jarak. Lebih kecil daripada rajah 5.2. Ya, lebih kecil. Kamu tersilap ni Jadi lebih Balik, kecil. balik. Okey, terbalik tak apa. Tapi jaga kan, dalam peksa je jaga takut tersilap. Sebab benda ni markah free ni kan. Soalan ni markah free sebenarnya. Kau boleh dapat markah dengan senang soalan ni. Kalau kamu tersilap takut rugi markah kan. Padahal kamu boleh jawab. Sayang markah. Okey, ni dapat dah. Ini markah yang pertama. Okey, jarak. Okey, yang kedua. Yang kedua, kita tengok sini. Jarak antara dua garis antinot yang berturutan. Jarak X. X sini X. Jadi X ni kata garis antinot yang berturutan. Antinot adalah apa? Antinot ni apa sebenarnya? Siapa tahu antinot? Sajalah kita belajar sikit lah. Antinot apa? Titik-titik. Titik di mana berlakunya Interference memusnah. Okey, kita tengok kan. Antinot dia bagi garis yang lurus ni kan. Okey, dekat sini berlaku apa? Interference membina. Ya. Antinot maksudnya titik di mana berlakunya interference membina. Boleh itu dah. Kalau not interference musnah.
Cikgu ingat begini je senang. Kalau not tu maksudnya noda. Noda maksudnya ternoda. Musnah lah. Okey. Kalau anti-not, anti maksudnya anti tidak. Tidak noda. Tidak ternoda. Jadi, interference membina. Tu cara cikgu ingat lah. Supaya kamu boleh faham kan. Jadi nak jawab dia macam ni kan. Kita tengok X. X yang di belah kiri ni, X dia adalah besar. Dan di sebelah kiri, belah kanan, X dia kecil. Jadi nak jawab dia begini, jarak antara dua garis antinot berturutan X rajah 5.1. Okey, sambung. Lebih besar daripada rajah 5.2. Okey, betul Aisyah. Betul kan? Lebih besar daripada rajah 5. Boleh guna simbol. Lebih besar pakai simbol ni. Lebih kecil pakai simbol ni. Sama boleh guna simbol ini. Boleh dalam fizik. Tu soalan ni. Boleh kan? Tu dia. Okey, jarak antara dua. Okey, dia cerita lebih besar. Ni markah yang kedua. Okey, yang ketiga. Jarak antara dua sumber koheren ke garis pengesan D. Pengesan D, tengok D. D. Mana lebih panjang ni? Sama. Jadi kita buat macam ni. D sama. Nampak? Jadi kita kata jarak antara dua sumber koheren ke garis pengesan D rajah 5.1. Sambung? Sama dengan rajah 5.2. Ya, senang kan? Tapi soalan ni kalau kamu tulis sama je pun boleh kan? Sama. Sama. Ini pun boleh dapat markah yang ketiga sebenarnya. Dilonggarkan sebab apa? Ini soalan structure. Structure maksudnya ada titik-titik tu. Soalan ni ruangan disediakan. Jadi kamu boleh isi. Boleh lah. Boleh terimalah. Tapi cikgu nasihatkan tulislah penuh. Lagi selamat. Okey. Okey, cikgu teruskan. Banding. 3 perbandingan. Dan yang berikutnya dia katanya hubungan. Itu jadi 5 markah kan. Okey. Tengok soalan ni. Kita tengok tadi. Mana A besar, A ni besar, A ni kecil. Kita label macam ni senang. X ni besar, X ni kecil, D sama. Okey, ataupun kita guna tadi. Lambda sama dengan AX per D. Lambda D sama dengan AX. Laki-laki, perempuan. Nampak tu cara dia. Jadi soalan tanya sekarang. Berdasarkan jawapan anda, hubung kait dua sumber koheren A dengan jarak antara garis antinot berturutan X. Hubungan A dengan X. Jadi cikgu cadangkan apabila apabila jarak antara dua garis berturutan X bertambah kan, maka jarak antara dua sumber koheren A akan berkurang. Okey, nampak macam terbalik jawapan tu kan? Tapi dalam fizik tak jadi masalah kan? Sebenarnya boleh jawab juga berkadar songsang. Sebab hubungan A dengan X adalah berkadar songsang. A perempuan, X perempuan. Tak boleh kahwin, berkadar songsang. Boleh faham? Okey. Boleh. Itu je. Yang kedua, namakan fenomena gelombang. Ya. Apa Yang salah? satu tu kalau buat yang bertambah berkurang tak boleh? Boleh juga. Kan cikgu jawab tadi, apabila A bertambah, X akan berkurang. Itu lagi baik. Cikgu suka kamu jawab tu. Okey, yang ni sebab boleh tulis perkara songsang sebab ada rumus yang menyokong dia. Boleh faham kan? Ada setengah soalan dia tak boleh kan? Contohnya macam prinsip Bernoulli lah kamu kata. Kan prinsip Bernoulli? Apabila hal laju bertambah, semalam kan kita bincang kan? Apabila hal laju bertambah, tekanan akan berkurang. Betul tak? Kamu tak boleh kata tekanan dengan hal laju berkadar songsang. Boleh faham tak? Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Yang ni sebab ada formula yang menyokong. Jadi boleh. Faham cikgu
Faham. Okey, fenomena semua tahu jawab kot. Mudah sangat. Fenomena ni ialah apa? Interference. Gelombang. Interference gelombang. Interference dah cukup. Okey. Ini soalan yang kita dapat tadi 3 markah, ni markah 4, ini markah 5. Jadi jawablah nombor 5 ni. Jadikan nombor 5 adalah nombor kegemaran kamu. 5, 6 dan 11 yang ada banding ke gambar ni. Untuk kamu dapat markah. Masa periksa jawab ni dulu. Sebab soalan ni kamu boleh skor. Jangan kalau kamu jawab soalan yang susah, kamu masalah. Nanti kamu dah stuck. Bila soalan susah, kamu dah stuck. Kamu dah macam takut kan. Jadi jawab soalan yang mudah, jadi kamu tak ada rasa stuck. Boleh jawab dengan senang. Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya apa soalan ni? Soalan dia kata, ada macam pengiraan. Soalan pengiraan berdasarkan raja yang atas ni lah. Itu kan jarak antara garis antinot yang berurutan X. X ni lah dia tanya. X. Dia tak bagi Okey. Dan apa yang diberi kita boleh tengok sini yang diberi tu. Cuma kadang-kadang kita tak nampak sangat lah gambar ni minta maaf lah tak apa jelas dalam periksa lagi jelas lah yang pertama, maklumat dibagi adalah A adalah 3 cm. Okey, pastikan kalau guna cm semua cm boleh faham? Dalam gambar ni semua cm, jadi selamatlah kamu. Kalau ada 1 meter ke apa, kena tukar lah, bagi semua selaras unit. Okey, A 3 cm ni adalah A 3 cm, dan kita dapat lagi satu D adalah 10. D lah, nilai D. Kita tengok muka surat depan tadi D. Dan lambda 1.8. Ni adalah lambda 1.8 Maksudnya dalam gambar lambda ni dia menunjukkan titik jarak di antara putus-putus ni dengan pusat. Pusat ni anggap putus-putus jugalah. Ataupun putus-putus dengan putus-putus. Jadi dia bagi lambda. Putus-putus ni kita bagi apa? Lembangan. Ya, bagus. Lembangan. Lembangan. Jadi jarak antara 2 lembangan. Itu panjang gelombang lah. Jadi kita terus guna formula yang kita tunjuk tadi. Apa formula? Saya tahu kan. Okey, cuba ganti dalam formula. Bagi tahu jawapan boleh? Cuba dalam CM tadi. Okey, apa jawapan dia? 6. 6 cm. Ya, 6 cm ya. Jawab mesti ada unit Gantikan betul. Ni markah pertama. Jawapan 6 cm. Tengok macam mana markah dia beri. Tekan pula Okey, ni markah yang pertama. Ini markah yang kedua. Tu dia. Biasanya kiraan macam itulah. Ganti dan jawapan dengan unit yang betul. Okey soalan ni baguslah. Dia bagi X tu semua nilai-nilai yang memang tepat. Kalau dia bagi X tu lain nilai, kamu kena jaga-jaga jugalah Okey. Kita pergi pada soalan kedua. Apakah berlaku kepada jarak antara 2 garis berurutan X jika frekuensi gelombang ditingkatkan? Okey Jadi dia kata apa berlaku pada X? Tulis sikit Apakah berlaku pada X apabila frekuensi ditingkatkan? Kalau kamu tengok formula ni kita ada lambda sama dengan AX per D. Betul tak? Tiba-tiba dia tanya frekuensi ditingkatkan. Ini masalah ni. Jadi kita cari formula yang ada frekuensi. Apa formula? Ingat tak formula yang ada frekuensi? V sama dengan F lambda. Bagus. Jadi V sama dengan F lambda. Betul? Jadi kita jadikan lambda sebagai tajuk rumus. Boleh? Jadi lambda sama dengan V per F. Betul Betul. Jadi V per F ni kita gantikan dalam lambda ni. Boleh? Jadi kita akan dapat V per F sama dengan AX per D. Jadi kita jadikan dia tanpa pecahan. Itu VD VD sama dengan AXF. Boleh Ada masalah tak? Boleh.
Lepas tu kita letak dia jantina kan. Jantina laki, laki, perempuan, perempuan, perempuan. Soalan tanya hubungan antara X dengan F. Jadi X dan F ni berkadar Songsang. berkadar songsang. Jadi maksudnya bila F bertambah, maksudnya X akan berkurang. Boleh? Boleh faham Boleh, ke? boleh. Boleh kurang. Jadi boleh kurang. Boleh faham Okey. Okey, tu kita dah. Soalan ni. Ni maksudnya hubungan pemboleh ubah. Kamu boleh guna ni kan. Yang kaedah cikgu ajar ni kan. Yang laki perempuan yang cikgu ajar semalam kan. Okey. Okey, kita settle lah soalan ni kan. Kita pergi pada yang seterusnya. Cikgu, Ya, apa soalan? maknanya kalau macam interference tu nak berlaku, maknanya dia punya fungsi tu mesti, dia punya dia punya asal gelombang tu, sumber gelombang tu mesti koheren lah, cikgu. Kalau tak koheren tak jadilah maknanya. Kalau tak koheren pun boleh jadi juga interference kan. Sebab apa tak semesti koheren berlakunya interference. Sebab cikgu contoh kan. Katakan gelombang pertama dia bawa amplitude dia A. 2A lah ni. 2A kan dah terlebih tulis. Dia akan bercantum atau bertindih dengan satu gelombang yang kita panggil sebagai yalah. Ini A nampak? Ini A kan? Boleh? Boleh. Koheren kan? Ni tak koheren kan? Mungkin sebab dia punya amplitude pun tak sama kan. Okey kan. Lambda dia mungkin lambda besar. Selagi berlakunya pertemuan antara puncak dengan lembangan, itu maksudnya berlakunya koheren. Berlakunya interference. Okey, kalau yang ni kita akan tengok kan. Kalau puncak kita panggil positif kan. Positif 2A tambah dengan lembangan kita panggil negatif A. Kita akan dapat amplitude dia adalah 2A. A. Betul? Jadi gelombang yang terhasil adalah ni. A saja. Tinggian dia adalah A. Faham ke ni? Faham. Okey, ni maksudnya amplitude yang tak sama. Kan? Amplitude padam sikit lah kan. Ni amplitude yang tak sama kan. Ni amplitude yang tak sama. Tapi kalau lambda yang tak sama pun masih berlaku interference. Macam contohnya kita tengok hujan lah kan. Hujan. Bila kamu tengok air bertakung kan. Kamu ingat ada hujan yang air dia lebat dan ada yang air dia sikit kan. Nampak tak? Dia punya gelombang tak sama kan. Jadi masih berlaku interference. Betul tak? Betul. Faham. Okey. Faham. Tak apalah Okey, bagus soalan Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Tadi nombor 5. Kita